segi bagaimana saintifiknya Quran, kita boleh bawa ada pembincang. Saya tuan-tuan, saya dijemput di sebuah persatuan sains. Saya pergi dan persatuan sains itu terdiri daripada pelajar-pelajar bukan Islam sekali. Saya bawa tajuk itu ialah Quran dan Sains. Quran dan Sains. Dan akhirnya saya buat soalan. Orang bukan Islam, saya buat satu soalan khas hadiah saya bawa. Kita bawa hadiah sekali. So mesej kita hari itu adalah berdakwah. Alhamdulillah kita sampaikan tuan-tuan. Kita lihat orang kata nak bakar Quran, tiba-tiba ada satu pihak, dia mengedarkan Quran pada bakar Quran tak jadi. Akhirnya dia mengedarkan Quran pada gereja-gereja, 200 gereja dapat. Ini kerja Allah SWT. Dapat boleh. Jadi dan kita harap mulai hari ini tuan-tuan, bila kita nampak orang dulu, jangan kita tengok dia pakai apa, nampak ini cantik tiga ni, general ni, apa semua ni, tak payahlah aku cerita pasal Islam. Ini totok ni, itu totok mesti tidak tuan-tuan. Tolong kita tak boleh judge. Sebab apa? Hari ini tuan-tuan, orang yang dulu pernah duduk di Masjid Babri, kubah Masjid Babri, dia nak pecahkan kubah Masjid Babri sebab alasan dia tapak kaki ramah dekat situ, kan? Hari ini dia telah selamat balik daripada haji. Nak cerita dia dah masuk Islam. Dan kita ni, tugas kita menyampaikan. Bukan kita cakap, oh ini tak boleh, ini tak terima Islam, tak. Semua kita tolak, habis apa? Itu dia, Dan akhir sekali insyaAllah, sebagai mungkin tak sempat itu, kita sentiasalah muhasabah, sentiasa betul semua ringkas. Minta maaf kepada kita mengambil masa agak panjang untuk jadi mungkin dalam bentuk soalan kita. Jadi kita terimalah sebab cikgu kan yang menyampaikan kan. Kalau apa engineer jawab soalan, dia kira aku jawab. Cikgu matematik, tetapi dengan ilmu sejarah dia, dengan ilmu sosial dia, bagaimana mendekati kaum yang bukan Islam, ya? Jadi yang bab-bab bahasa Sanskrit itu kami belum faham lagi lah, cikgu. Tapi mungkin dari segi kaedah, bagaimana disebutkan tadi, contoh yang mana kita dapati menerima hadiah daripada jiran kan, dia pun tak tahu tak boleh minum apa tadi, candy, lemonade campur bir. Jadi kalau orang tak nampak mungkin dah baru saja kan. Tapi kalau kita dengan kesedaran, kita tahu bahawa itu adalah satu yang haram, bermakna itu satu ruang untuk kita kembali balik, pergi pada jiran. Kita dah berbaik dengan dia, takkan ada bagi hadiah itu, di mana dia pun nak berbaik dengan kita, itu yang dia bagi hadiah tu. Tapi rupanya dia tak faham. Jadi bermakna itulah modal bagi kita untuk kembali berinteraksi dengan mereka. Jadi mungkin juga dengan pendekatan yang bersahaja, soalan yang mudah, untuk menjalin hubungan. Jadi maknanya kita bercakap, kita bercerita dengan dia. Tapi selama ni kita tak biasa, itu yang menjadi sukar kita. Jadi dengan sikit sebanyak perkongsian yang dibuat oleh Cikgu Ramazan tadi memberikan kita satu contoh yang mudah. Saya nak kembali dengan soalan pada Ustaz Latif, ya. Jadi Cikgu Ramazan bagi formula, tapi saya nak tanya dengan Ustaz shortcut formula lah. Takut-takut start je terus tutup pintu kan. Jadi soalan saya begini pada Ustaz Latif, apakah dia pantang garang kalau kita nak kata orang mula nak berkenalan, apatah lagi nak membawa topik yang berat kita nak cakap, ya. Macam mana, sebagaimana Ustaz kata sebut tadi, tak ada orang nak beritahu tentang Islam, kena cari sendiri. Jadi macam mana kita nak macam kedudukan itu? Jadi kita tanya soalan, apakah dia pantang garang dalam kita nak berbual, bercakap, supaya kita ni nanti boleh diterima lah. Maknanya dia kalau tak buka pintu pun dia buka tikar pun masih boleh cakap dengan kan. Jadi itu soalan saya, minta terasa. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Soalan
banyak gitu kan. Dari segi konsep lawan, jangan masalah politik global saja. Dia terus kata, apa sekali ini masuk Islam lah. Ramai kata dia. Saya rasa itu approach paling dari tak semangat. Pasal bukan juga, Sami, apalah ini masuk Islam lah, ini bagus, potong, resek. Dua-dua tu, potong. Itulah dia kaya maksud saya pun tuan-tuan, pengalaman sedikit lah. Masuk Islam umur 25, sunat umur 20, 2 tahun dah sunat. Pasal takut, pasal tak sepepat. Ada orang kita ni, cara approach ni tak smart. You masuk Islam, berani ke? Masuk Islam, berani ke? Macam mana pergi pulang? Macam potong kau. Bila dia dengan alma, potong lah bisa tak sepepat. Kalau takkan tak apa, ada kita kan? Nah, ini perkara-perkara ini tak kanan. Bila kita sentiasa buat itu ya, masuk Islam mesti potong. Itu yang takut. Saya pernah juga dapat 2 tahun baru dia. Kalau bersama saya ni, kalau nak lagi lah. Kalau salah pun kita ada approach. Dan satu lagi pantang larang dia, apalah yang bodoh sebab itu. Itu batu apa boleh buat. Kalau dulu lah lawan jenis saya, apa tu. Tapi sekarang saya sendiri dengan tapi approach lah konsep itu. Tapi kita ada banyak benda-benda ni biasa ni. Tapi ada juga ada kita kategori ada jenis tadi itu apa yang kita sebab tahu dia bukan ada apa. Kalau orang kata kita orang kita lah, oh itu poin lah banyak kuat. Kita pula buat dia vitamin. Oh macam very good punya. Oh dia punya ni banyak kuat. Habis itu bukan benda. Jadi apa? Kalau dia berbuat apa dari buat selama sini lah. Apa konsep ni pantang-pantang ni segi apa kita kena jaga. Bila pergaulan tu yang especially terus kita approach masuk Islam. Islam tu baik. Apa benda baik kita nak tunjuk? Kalau kita kata Islam tu baik, kita tunjuk apa yang baik? Betul. Kalau saya kata baik ni baik, mesti apa ciri-ciri baik tu, kenapa dia baik? Kenapa kita pilih baik ini hari ini? Begitu juga kalau kita Islam tu baik, dia tanya apa baik? Pasal apa? Kita cuba orang yang masuk. Apa kita macam mana? Cuba kawan saudara ada. Orang Islam sendiri tidak ada yang kategori dan yang boleh merangsangkan. Kita sendiri tidak ada yang ramai di kalangan kita, tidak ada satu kualiti yang boleh apa bagi kepada dia satu percayaan memang Islam itu baik. Oleh kerana dengan tingkah laku kita, pantang-pantang dia apa yang berfungsi ada tu, kalau boleh tanya dia tadi apa dia masuk Islam lah, mesti potong lah. Ada satu lagi puasa. Pergi masuk Islam, masuk Islam lah, 1 bulan tak boleh makan tau. Siapa mau masuk Islam? Belajar lagi, tak boleh makan. Pantang dia, oh you boleh tahan tak? 1 bulan tak makan. Dia pun kalau masuk Islam 1 bulan tak makan, tak payah. Kita dah beritahu di puasa malam siang saja, malam boleh makan, sebelum boleh makan. Satu apa tak begitu? Mana cari approach? Persoalan-persoalan pantang kita beritahu lah. Masuk Islam 1 bulan, ditahan. Tidak, tak boleh tahan. Ini bukan perkara yang ada pada kita approach. Kalau itu yang pantang larang kita. Apabila dia sebut, dan satu lagi bila sebut, saya heran. Sampai sekarang saya tanya minta terus. Bila orang minta maaf, orang Melayu, bila belajar bahasa Inggeris, very fluent, terus speaking. Dia sekarang, I itu mesti, you dekat mana, balik something lah, boleh sebutkan. Begitu juga dia anak-anak sekolah Cina, bila bahasa Cina dia boleh buka, bahasa Arab dia kuasa, orang Melayu, bagus. Tapi bila cakap bahasa tangan saja, dia bilang, apa salah dia tadi?
Saya dah ganti. Mungkin ada orang profesor siapa dia ganti. Bila dia kata orang biasa jaga, dia jaga Cina. Kepito, dia boleh jaga Kepito, sama juga. Sudah makan, simpan. Simpan boleh jaga. Tapi bila kita katakan sabar deh. Masalah apa? Kemudian juga, anda saya tengok orang lain lagi banyak lagi tanah lagi banyak. Itulah juga. Ini salahkan dia sih. Ini semua sensitivity yang dia orang nampak. Bila cakap dia aneh. Buat drama dekat TV pun dua kali. Sumpah juga. Panggil seorang yang ada, dia suruh cakap ini satu ilmu kita dalam santai begitu. Why? How? Seorang orang lagi. Mereka bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, Frans, macam kita terawal luar. Tengok, kan dia jaga bahasa Frans. Kan mana-mana begitu sebenarnya. Terjemahan, saya pun dah tahu. Tapi, apa jaga aku? Jaga anak aku jaga Frans. Ya, oh bagus juga orang itu, dia jaga. Tapi kalau dia suruh dia jaga sampai, mungkin dia pun dia jaga rendah. Ini seperti orang sensitif. Ini pantang larang. Lagi pun kenapa bila tose? Bila tose kan, bukan tose. Bukan tose mana kuat kan? Itu soalan-soalan itu tose bukan suatu orang India saja. Itu adalah tempat. Siapa boleh makan? Kalau itu saja. Kalau orang kita ada yang tose makanan India, kontio makanan Cina, nasi lemak makanan lain. Itu semua makanan yang halal itu boleh makan. Mana dia sudah makan tose banyak dosa lagi macam. Dan juga kita cara approach mana dia panggil cara ni ada kategori. Orang India dia mesti ada. Macam kita panggil dia banyak. Macam sekarang kalau orang Buddha Nabi. Banyak sikit aneh. Ayah. Itu dia ada mereka-mereka. Kita jangan sambung. Dia Nabi. Kalau sini. Dia boleh dia. Dia Nabi. Dia juga tapi dia tak mampu, dia tak mampu. Dia pergi tani. Dia panggil ni pula 15 tahun. 20 tahun panggil yang baru-baru dia tapi. Bagaimana? Ini sebenarnya. Oleh kerana mereka dah beda terus terang, saya belum begitu. Saya bukan ada banyak perkara yang baik pada orang lain dan benar-benar kita rasa bila kita orang di media dulu disimpang ketika lain. Tapi dia suka Islam. Orang Hindu dia suka Islam. Dia kata Islam itu bagus. Al-Quran itu bagus. Cuma saya tak dapat rumah, tak dapat hidayah. Tapi orang lain banyak persepsi pasal sini kita gagal dalam dakwah di Malaysia khususnya pasal problem. Pasal dia dalam approach yang baik. Dakwah bilhal. Akhlak-akhlak itu benar-benar dalam Islam tu itu di dalam diri kita kemudian kita menunjukkan pada mereka Islam namanya tapi yang diberitahu Islam itu bagus bila kita buat Islam mereka oleh kerana inilah tidak sedikit banyak mana bentang-bentang larang itu kalau boleh buat mungkin orang lama boleh buat mungkin berapa boleh buat yang itu orang lama juga mungkin pendawa-pendawa ini bakal jadi pendawa ini kita kita buat program berjalan dengan teman-teman lepas pernah orang kita buat program di sekolah menengah agama tinggi dulu. Kita target kalau boleh mungkin saya sebutkan dalam masa ini mungkin pada ikram buat program di IDT pada khususnya produk kita bermain dakwah umat muslim. Pasal apa? Habis sekolah menengah agama tinggi after fungsi dari sekolah rendah sampai sekolah menengah belajar sekolah agama keluar sekali pun tak pernah dakwah. Bahawa itu adalah sedikit saja. So, di targetnya, insyaAllah, Islam saja kita tengok kita boleh target ada kursi, apa nama di UNICEF. Jadi kita akan insyaAllah kita akan bawa mereka. Kalau boleh kita akan menjual sekali. Pasal apa? Sana majoriti kita 85% orang Islam. Kalau ada program penceramah ini yang turun 15% saja. Yang non-Muslim ada 15%. Kalau buat program 130% orang masuk. Pasal apa? Yang war-war approach. Mana cara boleh kita ambil insyaAllah. Mana kita kena ajar pada daripada sekolah
dari sekolah menengah sampai hari ini cara-cara metodologi bagaimana siri, behavior, akhlak-akhlak Islam kita menunjukkan. InsyaAllah kesalahan sekarang orang ramai yang meniru Islam itu yang pendidikan. Satu orang tahu bagaimana dia, yang masih Islam dia belajar. Misalnya nanti saya akan apa nama soalan lain, itu saja petang-petang ini, petang-petang ini sebutan itu kita jangan yang perbuatan terus video di masih Islam. Lepas itu isi peluang. Satu bulan kami makan. Ini semua dapat. 2 bulan 5 kali sembahyang. Saya punya berapa kali sembahyang? Saya sebutkan. Orang Islam sembahyang 5 kali sehari. Tapi sekarang itu sembahyang berapa? Saya 5 hari sekali. Supaya juga. Salah paham. Ada orang Islam pun begitu juga. 5 hari sekali. Padahal 1 hari 5 kali. Itu kita tengok. Itu menunjukkan. Itu saja mungkin kita akan sambungkan ada. Allah. Jadi kita jelaskan. Jadi saya bertanya tentang shortcut betul kan? Kalau cikgu bukan zaman sekarang akan lebar. Jadi starting memberikan beberapa tips lah. Kalau kita rumuskan di antaranya satu, janganlah tarik sangat kan. Kalau dengan jiran tadi pun kita buka cerita. Dia kata tadi tu hajah yang bagi tu tak boleh minum lah. Jadi dia di poin kan. Jadi maknanya dia tak terus tak sebut tu kata masuk Islam ke ataupun Yusuf apa kita orang Islam semua Allah tak sebut bukan macam tu. Dan satu lagi mungkin kerana kita ni kita ingat kita pun nak baik-baik dengan mereka, jadi pun belajar untuk kita patah perkataan mereka. Tapi mempunyai gaya pula, gaya yang disebut nada yang pakai itu tak betul. Jadi dengan pun angkat tangan kayu tinggi sangat ke, jadi maknanya ataupun mengiling kepada kuat sangat ke, dia menjadi satu sindiran kepada mereka. Kita ingat kita nak berbaik kepada mereka, mempunyai salah bawa kan. Jadi bermakna Ustaz kena praktis juga tak. Kalau mau angkat tangan sikit ke, kalau boleh ikut kepala sikit ke, kena praktis juga tak. Tapi yang pentingnya mungkin kalimah-kalimah tu tak tahulah, mungkin orang lain berlebihan kan, kerana pasal apa kemudian kita boleh belajar. Jadi yang pentingnya benda tu kena dipelajari lah kan. Kalau dah jiran orang India mungkin dia tegak kan, kalau boleh tegur dia dalam bahasa dia. Jadi saya nak timbulkan satu soalan lagi. Dalam suasana kita ni di tanah air yang banyak perayaan, China menyambut raya, India menyambut raya, dan ada kala-kalanya kita double raya, apa namanya, kongsi raya kan. Jadi soalan saya kepada Cikgu Muhammad Zaman, kalau kita orang Islam ni ucap selamat Ibu Bani, boleh tak? Dan juga sama juga lah kalau kita kata nak ucap selamat tahun baru kita, ataupun sekarang ni kan nak hujung tahun Christmas, kita ucap Merry Christmas ni, kata boleh ucap tu sebab kita kata niat kita ni ikhlas nak menjalin hubungan dengan mereka. Jadi baru boleh kita berkomunikasi dan maknanya nak berhujang dengan mereka. Jadi ini tak berasal. Tuan saya terus pada persoalan dia. Ada satu kuliah khas okey. Untuk menjawab soalan itu ada satu kuliah khas, tapi insyaAllah saya akan jawab. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, 17 kali paling murah orang yang menjaga solat, dia akan melafazkan ia akan akul ia akan nasari ikhtinas sirah Rasul. Hari kau lah kami sembah, hari kau lah kami minta pertolongan, tunjukkanlah kami jalan lurus. Dan ayat ini biasa, kuliah ayyuhal kafirun ni biasa ayat ni kan. Kenapa turun surah kuliah ayyuhal kafirun? Surah ke-109 ayat 1 hingga 6. Kenapa turun kuliah ayyuhal kafirun ni? Kita kena lihat asbab nuzul turunnya ayat ini. Why? Ada kaitan. Apabila mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, okay? Orang Quraisy berjumpa dengan Rasulullah selepas melihat Rasulullah ni ditawarkan. Mereka telah menawarkan kepada Rasulullah harta benda, pangkat, perempuan, semua Rasulullah tolak. Sehingga Rasulullah kata kalau letak matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri,
untuk aku tinggalkan jejak awal ni, tidak sama sekali. Lebih kuat. Akhirnya mereka datang dengan satu. Baiklah Muhammad, dia tak kata semua. Aku kata, kau sembah Tuhan kami sehari, one day, dan kami sembah Tuhan kamu sehari. Hari ini kau sembah Tuhan kami, esok kami sembah Allah. Saya dari segi sebagai cikgu matematik, dia kata saya adil. 1 plus 1 equals 1, adil lah. Tapi tuan-tuan, adil dalam Islam berbeza. Bukan boleh calculation pakai matematik dia. Rasulullah kata lah. Kemudian dia kata, okey, apa kata kau sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhan kamu 7 hari, seminggu. Nabi kata tak, tak boleh. Tukar lagi, apa kata kau sembah Tuhan kami 1 hari, kami sembah Tuhan kamu sebulan. Kalau kita bersyukur, 30 kali ada. Tapi Nabi kata tak. Apa kata kamu sembah Tuhan kami sehari, 364 hari yang lain kami sembah Allah. Kau sembah 1 hari je, Lata, Uzza, mana? Nabi kata ini prinsip kompromi. Kita boleh berkompromi dalam makan nasi lemak hari ini, esok kita makan tosi. Walaupun kita mungkin kata tak sah tu sudah lain. Kita boleh berkompromi dari sudut perkara-perkara lain yang tidak membahagikan akidah. Tapi ini akidah no kompromi. Maka datanglah satu kaedah usul fiqh. Reda bil kufri kufran. Orang yang reda terhadap perkara-perkara kufur ini dia kufur. Sehingga kita lihat dalam Al-Quran surah Baqarah, la taqulu unsurna. Dikata la taqulu ra'ina. Kita jangan kamu bercakap ra'ina. Katakan unsurna. Walau ra'ina dan unsurna ini membawa maksud hampir-hampir sama. Tapi sebab orang Quraisy selalu ra'ina dipelengke, maka Allah kata jangan guna ra'ina, guna unsurna. Jangan kamu guna perkataan orang kafir. Kalau perkataan pun orang yang kafir tak boleh digunakan. Apa kata cari dulu. Okey. Dalam konteks Kristus, dalam konteks hidup, boleh ke kita sambut di bawah ini? Okey? Boleh kita sambut di bawah ini. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah SWT. Perayaan Deepawali adalah perayaan di mana dewa jahat mengalahkan dewa dikalahkan oleh suatu Tuhan baik, dewa baik. Dia ada bagi wasilah, ada yang ada yang berbagai wasilah. Bertanya kawan dia kata dewa ni, kalau dewa ni ada macam-macam lah, tak apalah. Senang nak bagi kita faham. Satu dewa jahat telah dikalahkan oleh satu dewa baik. Dan pada ketika kematian dia, dewa itu telah berkata, sempurna kematian aku, tolong nyalakan lampu-lampu di rumah-rumah, di lampu-lampu. Ya, ini satu versi cerita. Dan masalah apa yang sedang-sedang, itulah datang dia di bawah. Orang Melayu pun ambil manfaat syafaat dia. Apa dia? Bulan Ramadan, dia pasangnya pelita 7 ekor. Kenapa pasang ni? Allah, malaikat tak masuk gelap. Ya Allah, ilmu pun tak ada. Malaikat tu kan dia penuh. Kau tak pasang pelita tu pun dia tak apalah. Jadi bila kita mengucap Happy Deepawali, ya, seolah-olah kita mengiktiraf ketuhanan mereka. Sebab dia memang ada kaitan dengan Tuhan. Ini bukan budaya. Ya. Allah Ustaz, macam mana pula? Dia selalu tiap-tiap hari datang untuk tiap-tiap tahun raya selalu datang. Dia baik. Okay, very good. Dia baik. Raya dia datang. So kita buat satu strategi, plan. Maknanya sehari sebelum Deepawali kita pun jumpa dengan dia. Oh, kita tak tahu. Jangan ucap Deepawali, Happy Deepawali. Kita buat baik Deepawali, Christmas dan lupa kita pergi jumpa dia. Oh, esok pun Christmas Deepawali. Oh, semua sudah cat Oh, baguslah, ini banyak persidangan. Apa yang beli, kita tanya macam tu je. Apa yang beli, pakaian, semua dah beli ke apa. Tak payah ucap.
Lepas tu saya minta maaf lah banyak-banyak. Kita bawa handphone sikit kan. Saya minta maaf banyak-banyak saya tak dapat bersama sebab ini masa saya ada program kat situ. Aturkanlah program. Kita tak bohong pun. Mana boleh bohong? Kita duduk rumah tutup lampu. Tak boleh lah. Tak payah. Atur program. Begitu. Hendaklah sebenarnya saya ada di kalangan saudara-saudara yang masih beragama Hindu. Saya rasa masa perayaan di bawah ni tak ada. Tak. Masa hari perayaan tu tak ada. Ini yang kita tak ada saudara maka. Tak ada kayak kau. Tak boleh je. Di bawah ni ada unsur keagamaan. Begitu juga dalam Kristian. Kenapa saya sebut ni? Sebab apa? Tak lama lagi Christmas pun sama, walaupun hari sikit. Ya. Christmas pun sebenarnya ialah agama. Dia sebut anak kandung Allah. Kalau kita pergi ucap Happy Christmas atau kita pergi tak seolah-olah kita katakan memang betul Allah itu ada anak. Ya. Walaupun SMS saja, tak kira apa cara pun. SMS ke kat raya ke, bawa pokok Christmas kat dia, ada Happy Christmas ke, apa sekali buat. Atau membawa pokok pisang sekali pun kata dia Happy Christmas pun tak boleh. Kerana seolah-olah apa itu Kristian? Mereka Christmas ini perayaan sempurna kelahiran Nabi Isa, Jesus Christ. Seolah-olah kita kata, oh Nabi Isa ni memang anak Allah. Seolah-olah kita katakan begitu. Dia adalah saya tak ingin bincang mengenai ini kuliah kuliah dia punya ni. Cubalah dia katakan tak boleh sebab benda itu memang ada kaitan Jadi saya nak sebut caranya tadi. Dan sebelum saya serahkan, kita kuasai untuk orang-orang India ni yang macam ini bahasa ni, tapi tak payah di pedak dia lagi lah kan. Pedak dia tak payah lari, tak usah macam memperlekekan. Ini antara yang bagus. Kita jumpa je Saukyama kan. Tamat Saukyama, tamat itu lah kan. Baik Saukyama sihat kan. Ini bahasa pasar kan. Munpe nama siapa kan. Kan. Ataupun tak usah banyak sikit satu ni Nandri, terima kasih. Andi, Remban Nandri, jangan Remban Nandri. Bisa lah. Bila orang dengar Remban Nandri, dalam Remban Nandri, apa itu? Orang kata kita berlekeh. Itu je kan. Wang ke, wang maknanya mari, po maknanya pergi. Jadi kalau orang tu lebih tua sambung pun dengan kita panggil wang ke, tambah enggak aja, wang ke. Pong ke, tapi orang lain apa? Ini sedikit insyaAllah. Mudah-mudahan nanti sebagai motivasi saja. Dan saya serah kembali kepada jadi hadirin dan sebenarnya saya dari banyak soalan ini, tapi ini adalah forum dia agama, jadi mungkin juga nak tahu juga lah respon tuan-tuan. Jadi takut dengan masa saya tidak benar lah sebab dia dah 9.20. Kalau ada apa-apa soalan boleh kan? Mungkin satu soalan saja, jadi saya serahkan kepada hadirin kalau sekiranya ingin bertanya apa soalan. Silakan. Assalamualaikum Tuan Muzi. Saya ingin bertanya soalan. Sejak akhir ini, sejauh manakah faktor politik tempatan menyebabkan masyarakat India renggang kepada Islam? Contohnya, kata baru-baru ini terdapatnya member parlimen yang bernama itu yang memetik surah Al-Nisa untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih. Ini soalan untuk penjelasan daripada ahli dan kita.
juga soalan yang kontroversi. Mungkin yang tanya, tetap yang jawab silakan juga IC. Tapi walau bagaimanapun terjawab juga. Kesalahan benda untuk mungkin ada yang orang itu bagi alasan. Tapi sebagai bekas dulu dan juga sekarang sebagai ulama Islam, sejauh apa yang saya belajar agama, ini segi konsep dakwah. Kalau boleh jangan politik isu. Pasal yang cakap orang politik, dia politik. Pasal saya satu pengalaman, tuan-tuan dan pengalaman Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Kristen Masalih, dia ingin tahu Islam. Umur dia ketika umur saya dia 24, 10 tahun, 6 tahun. Dia datang, dia tahu Islam, ada Islam. Dia bicara tahu mana dia jahit, tiba-tiba ada orang bagi nama saya. Dia telefon, berada relatif, I want to know Islam. Dia punya masalah itu orang speaking, dia punya bahasa. Kita gimana? Kita I dulu sendiri, you pergi sana gitu saja. Tapi oleh kerana segi dakwah kita accept. Okey, dia datang, dia cari saya. Daripada Perempuan datang ke Kuang. Tempat saya tinggal di Kuang, kota Kecamatan Kuang. Saya ada kelas hari dulu untuk malam. Dia datang. Lepas 14 kita bincang Islam. Dia bantu oleh Imam. Bila kita sembang cerita, kita ada banyak soalan. Hari pertama rasa saya pun tak berjalan apa yang dia faham. Alhamdulillah Allah yang memahamkan dia. Tapi lepas 3-4 minggu dia datang. Saya boleh tanya soalan-soalan yang banyak. Kita soal. Dan dia kita jawab bahasa Inggeris tak apa pandai. Saya pernah dapat ilham public translation Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Berat. Dipegang, dibikin. You go through all the listing. Lepas tu saya cadangkan, saya pergi suruh dia pergi kelas itu sekarang. Lepas tu saya bagi. Lepas tu dia kata, ini dog recording. Itu saja. Kerana kita tak tunjuk banyak tanya salah jawab apa. Dia buat lagi. Lepas 3 bulan, dia call dia. Pertama kali, Assalamualaikum. Berlatih. Itu Islam. Dia sebut lagi nama. Dia Alhamdulillah, I already embrace our Islam. Dia dah masuk Islam dah. Lepas baca translation Al-Quran saja. Kalau dia kita tak bagi, macam mana mungkin berjalan? Tapi sekarang yang soalan tadi, bagaimana dari segi politik kita jangan, tapi segi Islam, segi konsep dakwah, kurang-kurang dia baca, mungkin patut yang sebelah-sebelah dia. Mungkin saya punya ini nama saya, bukan. Mana patut orang yang sebelah yang mana orang Islam, patut dibetulkan ini, salah baca data terjemahan itu. Begini betul kan masih itu. Kalau salah baca pun translation bukan Al-Quran, salah tajwid ke, makhrajul huruf ke, bukan. Ini dalam bahasa salah. Mungkin dari situ mungkin kalau approach dia baik, oh ini ayat dah. Di bawah yang ada bagus ayat kita baca. Tunjuk dia. Ini dibaca. Dalam tengok dia masuk Islam. Konsep dakwah kita cuma secara pasal Al-Quran turun bukan untuk orang Islam saja. Itu dah faham. Al-Quran bukan untuk orang Islam saja, bukan untuk Melayu saja, bukan untuk all mankind. Kalau kita dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. All mankind, wahai manusia, insan. Abdikanlah diri kamu pada Tuhan yang ciptakan kamu, seperti mana orang-orang terlebih dahulu kamu mengabdikan diri mereka supaya kamu memperoleh dalam pertanyaan. Semua manusia, dia bukan kata orang Arab, orang Muslim, tak ada. Ada ayat-ayat tertentu untuk mukmin. Ya ayyuhal amru wa musiku alaikumna. Itu untuk orang beriman. Orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka.
313 Rasul, yang Al-Quran mengatakan 25 Nabi, yang daripada 25 ada 5 Ulul Azmi, semua sampaikan mesej pada semua manusia. Ada yang benar itu problem, tapi tidak. Kalau Al-Quran, tapi kita kena pikiran yang waras. Al-Quran bukan untuk orang Islam. Untuk semua. Segitu saya rasa tak salah sekali. Dia bukan dia. Mungkin kita pegang sebenarnya tak suci, kita tak boleh. Tak perlu kita ada beberapa syarat. Tak perlu kita boleh original test. Mesti ada yang suci. Bukan. Translation tak ada masalah. Atau kita ada masalah ada dengan kawan saya, anak Hindu, hantar belajar bahasa Arab. Fusion, home fusion. Saya pun terkejut. Saya businessman. Saya tanya, apa masalah orang belajar Arab? Dia harus sabta. Saya boleh cakap Arab pun. Saya kalau Arab. Tapi dia belajar. 3 orang anak perempuan. 12, 13 dan nambah 3 orang. Belajar bahasa Arab, home tuition. Dia kata, apa Ustaz dia belajar? Satu language bagus lah. Mana tahu saya nanti pergi Middle East senang saya kata, tengok, April. Begitu, oleh kerana itu dia dah apa yang sahaja itu. Kita jangan political issue itu. Kita, karena kita sebagai orang Islam, itu konsep dakwah. Mungkin daripada itu, kita doakan pada supaya siapa yang baca itu, yalah dia dapat terjemahkan Ibn ayat, orang bersalah, dia ada betulkan lain kali, bagi hidayah pada dia. Kita doakan sama-sama. Apa ruginya? Bukan dia masih Islam yang kita nak lari. Itu Allah. Saya mula sedikit. Saya tahu bahawa kalau kaum bukan Islam, sebenarnya mereka di antara perkara yang dia canggah, ditolak ialah betulkah Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu satu soalan yang kita hadapi juga. Jadi bila ada kaum bukan Islam nak memetik maksud atau makna dalam Al-Quran, itu menunjukkan ayat ini membaca ke. Jadi satu peluang kepada kita untuk mendekati mereka dan tunjuk banyak ayat-ayat lagi. Kalau kita pelajari tafsir, kita tahu ada tafsir ayat dengan ayat, tafsir satu ayat dengan ayat yang lain. Satu peluang untuk kita berdakwah. I nak share you banyak lagi ayat dalam Al-Quran dan bagi you faham maksud apa yang telah diterjemahkan tadi. Saya rasa itu sikap kita lah. Dan kita tidak nak meletakkan hukum di sini ya. Mungkin tuan-tuan dan perempuan dan juga maklum, saya rasa semalam ke ataupun sehari sebelum semalam. Jadi kalau tuan-tuan nak praktis bahasa Arab, ambillah NS ke Timur Tengah, kerana ada pergudara dan pergudara yang boleh berbahasa Arab. Dengan syarat tuan-tuan dia cakap bahasa Arab kan? Nak tengok dia respon tak dalam bahasa Arab. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Kamuzaman dan mula sedikit tentang soalan tadi. Sedikit insyaAllah. Pertama sekali kita lihat dari surah Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pun dah sudah cukup memadai bahawa Allah ini adalah Rabbil Alamin, bukan Rabbil Melayuin, Rabbil Muslimin sahaja. Tidak, Rabbil Alamin. Pokok pun Allah Tuhan dia, semua pun Allah Tuhan dia, segala manusia pun Allah Tuhan dia. Dan begitulah tentang Quran ini juga sepatutnya bukan milik kita sahaja, perlu dikongsikan. Saya nak cerita satu peristiwa yang berlaku di hospital, di mana Ustaz Syahrul dalam hospital. Sebelah kanan dia seorang berbangsa Sikh, sebelah kiri dia orang Tionghoa. Apabila Ustaz ini sedang baca Al-Quran, tiba-tiba dulu dia datang, dia tanya, oh ini orang Melayu punya. Soalan. Bayangkan dah duduk dalam Malaysia bersama-sama, tapi dia tidak difahamkan bahawa Al-Quran itu ialah milik semua. Al-Quran ini yang kita bagi gambaran kepada mereka selama ini, Al-Quran ini ialah milik orang Melayu. Melayu pula dengan yang syuk-syuk ini lagi nak bercakap, oh ini punya orang Melayu kan. Malah minta maaf kepada orang Melayu sebab saya orang Melayu. Okey. Apa yang saya nak cerita ialah Ustaz Syahrul kata tidak, ini untuk semua. Mari sini, kebetulan dibuka ayat Quran, ya ayyuhan nas. Ini ya ayyuhan nas maknanya wahai manusia. You manusia ke sini? Saya manusia lah. You manusia
Ini untuk manusia. Itu sahaja. Ustaz Syahrul hanya menerangkan ya ayyuhan nas maknanya manusia. Al-Quran ini untuk semua manusia. Only that. Tuan-tuan dan puan, seminggu kemudian berbangsa sini dia nak keluar. Sebelum dia keluar, jumpa dengan Ustaz Syahrul. Ustaz, boleh tak saya masuk Islam? Kita tak tahu apa masalah yang pernah berlaku kat mana dia. Mungkin dia macam-macam masalah. Dia dah cari macam-macam penyelesaian, dia tak jumpa. Cuma Quran dia tak pernah jumpa. Tapi sebab takut orang sudah kata Quran ini untuk orang Melayu. Hari ini baru tahu orang Melayu ni kata Quran ini bukan untuk orang Melayu, untuk dia masuk Islam. Minggu berikut orang Jawa itu sebelum keluar masuk Islam. 2 orang keluar Islam. Dan saya yakin tuan-tuan kenal orang ini. Yusuf. Bagaimana perjalanan seni dia? Begitu top, menghasilkan pelbagai album. Doktor mengesahkan dia sakit TB. Kemudian masa dia sakit TB itulah dia mula nak mencari tentang makna hidup. Kemudian dia telah cuba mempelajari nilai-nilai timur. Walaupun dia kaya apa semua, tapi dia tak tenang. Dia mencari dalam Buddha, mencari dalam Hindu. Semua dia cari. Dia tak memuaskan hati. Tak memuaskan hati. Akhirnya ketika dia di pantai, dia berenang, dia hampir lemas. Dia berdoa, Tuhan selamatkan aku. Tiba-tiba ombak besar menuju ke pantai. Barulah dia betul-betul yakin Tuhan itu ada. Walaupun dia begitu lemah. Tuan-tuan dan puan, abangnya yang belum Islam, abang dia sendiri belum Islam, menghadiahkan dia senaskah Al-Quran. Dan itulah dia turning point. Turning point sebab dia suka terhadap surah Yusuf. Dan akhirnya dia telah menamakan diri dia sebagai Yusuf. Contoh. Jadi saya rasa bab yang kita politik, tapi kita mulai hari ini kita berfungsi. InsyaAllah kita ada Quran terjemah dalam bahasa Tamil, kita ada Quran terjemah dalam bahasa Cina, Mandarin, boleh cuba dapatkan InsyaAllah. Dalam bahasa Inggeris hadiahkan InsyaAllah. Kalau kita tak mau dengan tafsir, mudah-mudahan itu satu usaha dakwah. Sekian, Assalamualaikum. Jadi mungkin tadi penjelasan saudara kamu zaman tentang soalan yang tadi. Sebenarnya memang betul kita hidup dalam suatu negara berbagai kaum, berbagai kumpulan politik, berbagai aliran politik. Tapi kita tahu bahawa dalam Islam sendiri sebenarnya meretasi wilayah geografi, meretasi bangsa, kaum. Kerana di antara firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ayat yang bunyi inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya sesungguhnya yang mulia sisi Allah ialah hanya yang bertakwa. Jadi sebenarnya takwa adalah sebuah nilai yang universal, yang maknanya meretasi segala-galanya. Jadi hari ini walaupun kita memang rencanalah menjemput saudara dua yang berbeza kaum daripada kita, tapi yang pastinya mereka adalah saudara seiman dengan kita. Jadi dengan perbincangan ataupun melalui soalan-soalan yang ditimbulkan tadi dalam perbincangan forum ini, kita harap dapat menenangkan beberapa aspek yang perlu kita faham. Betapa pentingnya sebenarnya dakwah ni bukan sahaja di kalangan kaum kita sendiri, apatah lagi dengan kemelut yang berlaku dalam tanah air sendiri. Sebenarnya awal dulu ada kaum India yang daripada awal datang untuk menyampaikan Islam, mereka berniaga, berdakwah juga. Jadi hari ini kalau kita bekerja, kita berniaga, kita bekerja, kita berjumpa dengan orang yang lain, kenapa tak berdakwah sekali juga? Jadi maknanya kita tidak mengasingkan jawatan kita buat urusan kerja saja. Sedangkan kalau kita lihat daripada penerangan sebagaimana yang diterangkan oleh Cikgu Kamal Zaman tadi, bahawa kehidupan ini adalah perhubungan, ya? Jadi bermakna kalau kita dapat mengambil contoh Rasulullah SAW dan para sahabat yang begitu banyak, sebenarnya
perhubungan itulah merupakan jaminan yang dapat membuka pintu dan nikah, ataupun lebih penting lagi lah jendela hati orang yang bukan Islam tadi untuk mengenali kita. Mengenali kita bukan setakat nak suka dengan kita, tidak, tapi maknanya mendekati mengenali kita ialah berpeluang untuk berkomunikasi. Yang pastinya kalau kita sudah berada dalam Islam, kita sepatutnya jadi orang yang membawa kebenaran, bukan orang yang menurut kebenaran. Jadi bermakna dengan kesimpulan yang demikian, kita harap tak perlu orang-orang yang belum Islami nak sendiri-sendiri cari. Agak-agaknya berpuluh-puluh tahun mencari pun tak jumpa ya. Sedara sebelah kita, jiran kita tak pernah cakapkan. Jadi bermakna matlamat kita dalam membawakan perbincangan tentang diri lah. InsyaAllah kita akan meraihkan sedaran diri kita betapa dakwah ini perlu bertasi, dan ambillah peluang untuk menyampaikan Islam walaupun sedikit, sebagaimana hadis yang bermaksud sampaikanlah aku dan Rasulullah walaupun sudah ayat beliau mandi walaupun ayat. Jadi dengan itu saya bagi panel mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada dalam masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, kerana telah bersama-sama saya tengok daripada mula sehingga akhir sesi kita ini. Jadi sekali lagi daripada saya jazakumullah khairan katsira, dan saya akhiri dengan tasbih farah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.